Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang berusaha dan puasa muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah atas limpahan kurniaan inayah hidayahnya dapat kita bersama sekali lagi bertemu dalam kuliah kita pada bulan yang penuh barakah, bulan rahmah ini, yang tidak ada lain melainkan kita membicarakan tentang apa itu as-shiyam, yaitu puasa dan juga keberkatan, kerahmatan bulan Ramadan. Mungkin dah banyak dah tuan-tuan kat depan ni pun dah boleh jadi terkumpul dah boleh mengajar balik dah sudah. Sebab tuan-tuan di hadapan saya ni, insya-Allah mudah-mudahan orang yang sentiasa muta'alimin, iaitu sentiasa menuntut ilmu, mencari pengetahuan, orang yang tidak putus-putus datang menghadiri majlis untuk mengetahui kerahsiaan, yaitu kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah mewujudkan kita kat dunia ni sebagai makhluk yang dilantik menjadi khalifah adalah untuk mencari rahsia dan juga menyebarkan rahsia. Rahsia apa? Iaitu rahsia kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab setiap apa yang Allah Taala cipta dan setiap yang Allah perintah itu ada manfaat. Walaupun kadang-kadang kita tak suka benda tu, tapi ada manfaat pada kita. Kadang-kadang kita suka kepada suatu perkara itu, tetapi kadang-kadang tak memberi manfaat kepada kita. Itu jugalah yang Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah, ada suatu perkara yang kamu sukai tetapi tidak disukai di sisi Allah. Ada perkara yang kamu tak suka, tetapi itulah yang disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pimai sebenarnya Allah nak kita membesarkan Allah. Itu sebablah segala apa yang disuruh itulah ketaatan, dan juga segala yang dilarang kita tinggalkan, itulah juga namanya ketaatan. Tentang dirahmati oleh Allah. Pada malam ini kita nak bicarakan tentang perkara yang mungkin dah disebut ataupun mungkin kita terlupa, terlalai. Kita sudah berpuasa cukup lama. Cukup lama dah kita berpuasa, tuan-tuan. Bukan baru hari ni yang ke-8. Bukan besok nak masuk yang ke-9. Sebenarnya dah banyak hari dah, iaitu campur kepada puasa sebelum ni. Berapa lama dah gambar-gambar, tuan-tuan ada kira tak? Kena buat tau. Kena buat satu, orang kata, kajian. Berapa lama dah kita puasa. Tapi mudah ringkasnya, umur kita berapa sekarang ni? Tolak umur balik, jadi bab baki itu kalikan dengan 30. Tolak tahun ni tak habis lagi. Makna tahun lepas umur kita berapa? Masa Ramadan tahun lepas. Tolak umur balik, kemudian tinggal umur tu kali dengan 30 tambah 9-8 hari tadi. Berapa hari dah kita puasa dah dapat? Apa yang kita dapat sebenarnya? Apa yang kita dapat? Yang ni Allah suruh kita cari, yang ni Allah suruh kita congkil, yang ni Allah suruh kita kaji. Kita ni manusia, nak sebut orang lain, orang Melayu lah, kita ni orang Melayu, orang Malaysia ni lah.
kita ni menerima segala arahan daripada Allah ni, mengumpulkan seolah-olah seperti satu kerajaan. Ada macam Ramadan, ya, dia macam sambutan hari kemerdekaan. Setiap kali kemerdekaan, bulan kemerdekaan, tengok, ya, didawar-warkan ya, bulan kemerdekaan. Bulan Ogos, bulan kemerdekaan. Apa yang dibuat oleh kita? Pacak bendera di tiang-tiang, pacak bendera di rumah-rumah, tunjukkan sikap patriotik, ya. Ada yang buat bendera besar, besar, paling terbesar, ya, bendera Malaysia paling besar, pertandingan bendera Malaysia paling terbesar sekali, ya, buat pidato, buat slogan dan sebagainya untuk kemerdekaan. Bila kemuncak sambutan kemerdekaan 31 Ogos, maka bernyanyilah lagu Sudirman tanggal 31. Ya, bila nyanyi itu makna besok tu adalah hari kemerdekaan. Bila hari kemerdekaan, perarakan jalan kereta kebal lalu, kereta bomba lalu, perarakan, ya, kereta polis lalu, sukarelawan lalu, suka hatiku pun lalu, nasi bungkus pun lalu. Habis je nasi bungkus, habislah kemerdekaan. Jumpa tahun depan. Bila ditanya kepada orang-orang yang menyambut kemerdekaan, apa yang kau dapat? Entah, tak tahu pun. Ya, kalau kita kaji sama dah seperti mana hari ni orang sambut Ramadan, orang sambut bulan Ramadan dan puasa ni begitu. Nak habis saja, nak tunggu habis. Nah, kira-kira apa Ramadan? 20 dah. Allah kejapnya. Dia bila lagi banyak, lagi dia kata kejap. Kalau kata berapa Ramadan, baru 4 hari. Allah lamanya. Lamanya. Ya. Ni hasil daripada, ya, kita meraihkan menjalani, ya, bulan Ramadan, melayari bulan Ramadan dan menjalani ibadah puasa. Sebab apa? Sebab tak settle. Sebab tak settle pencarian jiwa kita kepada apa yang Allah Ta'ala tugaskan, tak selesai lagi. Macam solat, begitu juga. Itu sebab solat ni dia bermacam-macam kategori orang bersolat. Ya, ada yang solat itu, ya, kerana segankan orang, maka dia bersolat lah. Ya. Ada orang anggap solat ni bila dia susah, maka dia bersolat lah. Kalau dia senang, kadang-kadang terlupa nak solat. Bukan dia tak nak solat, terlupa katanya. Bila dia susah baru dia ingat solat. Ada orang menganggap solat ni, ya, just buat lah, buat. Hindu buat, nak tak buat, malu lah bu. Hindu dengan 3 line, nalar ke? Ya, dia buat, kita tak buat, buat malu kaum ni, nak buat. Ada orang laksanakan solat, ya, kerana dia menganggap ini satu tuntutan, kewajipan. Bagus dah tu, dekat dah masuk solat tu, tapi macam tu je. Dan ada kalangan kita yang syadid solat ini ada matlamat. Dia tahu matlamat. Dan saya yakin tuan-tuan kat sini orang yang syadid, yang tahu semayang ni kenapa dan untuk apa. Ya, itu sebab dia berubah. Sebab dia tahu apa yang dia buat. Semayang yang dia buat tu sebab dia berubah. Itu sebab dia tak tinggalkan. Seboleh-boleh dia azam. Ya. Yang Nabi kata, "May ya'ishminkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha bin nawajiz," kata Nabi. Barang siapa yang hidup selepas aku nanti dia akan melihat banyak perselisihan, maka berpegang teguh kepada sunnahku. Dan juga pemimpin-pemimpin yang muhtadin, yang rasyid dan muhtadin, yang benar dan mendapat petunjuk. Tamassaku biha bin nawajiz, dan genggamlah ia kalau terlepas genggam bukan punya kemam. Makna sampai tahap tu Nabi suruh pegang, macam kita solat, pegang betul-betul solat, jangan putus dah yakin pegang. Memanglah solat ni tak dapat hadiah tu kat situ, 27 pahala tu tak dapat. Dan itu juga, ya, mana dapat tapi tak nampak. Kalau nampak, berterabur lah semua orang ke sini, penuh lah.
Ya, nampak? Ustaz pun ceramah tak umum, masa ramai orang. Masa tak nampak. Ya, tapi kerana keyakinan tadi, kerana tahu matlamat puasa tu, solat tu apa, dia buat tu kerana dia tahu matlamat. Ya, iaitu matlamat dunia dan akhirat. Dunia ni apa dia? Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Dunia ni solat ni adalah untuk tempat kita memohon pertolongan kepada Allah. Itu sebab Allah tolong kita. Itu sebab Allah tolong kita kerana kita orang bersolat. Sebab Allah ada janji nak tolong orang di dunia ni, orang yang bersolat ni Allah tolong. Orang yang tak bersolat Allah takkan tolong. Walaupun dia solat tu hajat, walaupun dia solat hajat. Sekali-sekali keluar tutup, tak ada bersolat, solat hajat. Ya, solat tarawih. Dia turun juga solat tarawih. Allah ni maha adil tuan. Allah ni bukan macam orang, bukan macam manusia. Manusia ni kadang-kadang dia tak tengok orang yang datang selalu, dia tengok siapa yang mengaku. Tak macam Profesor Hamka tadi saya main di sini dengar Radio Aikim. Antara salah satu ucapan Profesor Hamka lebih kurang selintas ingatan saya. Saya pernah baca kitab tu tapi tak teringat matan penuh. Dia mengatakan orang yang jujur, dia kata janganlah kamu melakukan sesuatu yang menyebabkan orang jujur pergi meninggalkan kamu. Ya, maknanya kita ni jangan buat sesuatu perkara sehingga orang yang baik ini meninggalkan kita. Disebut pada pemimpin lah, kan? Ya, dan umumnya kepada kita semua. Jangan kita buat sesuatu sehingga orang yang jujur, orang yang baik ini meninggalkan kita. Kerana yang tinggal nanti adalah orang yang mengimpas. Dia tak akan menegur kesilapan kita, dia tak akan menegur kelemahan kita. Dia akan mengiyakan apa yang kita buat. Makna dia kat situ, contoh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu sebablah kita kena ingat apa yang kita buat di atas dunia ini dia ada matlamat. Apa yang Allah suruh tu dia ada sebab dan matlamat. Termasuklah puasa yang kita buat pada hari ini. Ya, ada matlamat dia. Allah ciptakan Ramadan, ada matlamat dia. Setiap bulan Allah cipta tu ada sebab. Cuma ada bulan-bulan yang kemuncak seperti bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Syaban, ya, bulan Muharram. Ada dia punya perkesahan dan penyebab dan sebab bulan itu disediakan. Dan yang paling hebat sekali adalah bulan Ramadan. Kerana dalam bulan Ramadan ada bermacam perkara yang Allah hidangkan kepada kita. Ya, antaranya Lailatul Qadar. Ya. Malam sebaik 1000. Nampak? Allah sendiri sebut, Nabi sendiri sebut, ya, malam sebaik 1000 bulan. Macam mana nak dapat? Boleh beli tak pasal malam? Ya, tak dapat. Yang dapat orang yang benar, orang yang tahu matlamat puasa tu apa, orang yang tahu matlamat bulan Ramadan tu, dia dapat. Dia je yang dapat. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam ini kita bicarakan tentang 7 perkara yang mungkin kita terlepas pandang dalam mengertikan apa itu puasa. Ya, apa matlamat puasa? Cukup banyak. Antaranya 7 perkara yang disebut oleh oleh Dr. Sulkarzawi dan disambung dengan 2 pendapat daripada Imam Ghazali tentang apa dia puasa. Ya. Baik, sebelum kita nak pergi pada 7 perkara ni, saya nak sebut dulu puasa. Seperti mana saya katakan tadi, mungkin kita terlepas pandang. Puasa ni tuan-tuan yang kita lakukan dia ada tingkatan. Macam kita sekolah, tak? Anak kita sekolah mulai dari 1, naik darjah 2, darjah 3. Tak ada orang duduk darjah 1 je tak ada. Lulus, tapi spesialnya dulu tak lulus darjah 1, naik tetap darjah 2. Jangan isu 1, tu pasal jangan marah anak. Anak tak lulus darjah 1 jangan marah. Pasal confirm dia naik darjah 2. Pasal apa? Sekolah dia bukan mengikut lulus, dia mengikut umum. Dia mengikut umum. Jadi dia tak akan naik. Dia akan naik. Begitu tak? Puasa dia ada tingkatan. Ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Ya.
Kata Imam Ghazali dia ada 3 tingkatan puasa. Yang pertamanya tingkatan yang pertama asyamul awam, iaitu puasa orang awam. Puasa orang awam. Ni puasa standard kan ni. Siapa orang awam ni? Yang dikatakan puasa orang awam ni siapa orang yang layak? Tuan-tuan layak teman saya? Tak layak. Tuan-tuan tak layak duduk puasa asyamul awam, tak layak. Sebab tingkatan yang pertama ni untuk cucu-cucu kita, anak-anak kita yang baru belajar nak puasa. Dan juga orang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, macam Felix ya, Yuk ni ya. Aku Yuk aja, anda tak sedap Yuk. Felix Yuk. Kita orang biar apa Yuk je kan. Ya. Felix ya, nampak. Dia baru masuk Islam. Ya, tapi tak tahu lah, mungkin dia dah mahir sebelum dia masuk Islam, dia dah Islamkan diri dulu, dah mempelajari Islam pada diri dia dulu. Ya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Di sisi Allah kita tak tahu tingkatan dia tu. Sebab dia dah menyubai macam orang Islam dengan bertunduk dan sebagainya. Ya, mengucap depan tu imam tu syarat dia, tapi di sisi Allah kita tak tahu. Tapi nak cerita orang macam tu lah, yang baru masuk Islam, dia baru belajar. Tahun pertama dia berpuasa. Baru kali pertama dia puasa. Maknanya puasa asyamul awam, kata Imam Ghazali, ialah puasa orang yang hanya menahan lapar dan dahaga. Makna kulit ni, kulit. Kulit. Macam semayang ada kulit dia. Ya. Kulit semayang apa dia? Semayang ni ada 4 tingkatan sebenarnya. Sama macam puasa. Cuma kita tak ngaji 4 tingkatan ni, kita ngaji 1. Ya, apa dia? Af'alul muhtatamatu bi takbir. Muhtatamatu bi taslim. Iaitu solat ini iaitu suatu perkataan, suatu perbuatan yang dimulakan dengan salam, diakhiri dengan dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu kulit je. Kulit je. Allah, rukuk tu semua kulit. Macam puasa awal ni lah, kulit. Dia tak sampai ke isi. Bentuk ataupun lebih, kulit tu tak faham, rasa macam tak faham dia lah. Rupa bentuk kan. Orang semayang sujud, rokok, sujud, bentuk. Orang puasa video lah. Maka ya ke tak puasa kita pun tak tahu. Yang kita tengok muka dulu tengah panas dah tu, tak pukul 10 pagi dia hentam tebikan satu lori, mana kita tahu. Tapi depan muka kita suami pukul 3 buat muka sememel begitu, teruk laki aku berpuasa, ya Allah. Ya. Padahal pagi tadi dah dihentam roti canai sebagai. Ya, maka puasa awam ni menahan lapar dan dahaga adalah suatu puasa yang dipanggil hanya kulit saja, rupa bentuk, belum pengisian lagi. Itu sebab tuan-tuan, kita tak boleh duduk taraf puasa ini. Kita tak boleh duduk dalam tingkatan ni. Kita kena naikkan tingkatan kita, iaitu tingkatan yang kedua kata Imam Ghazali, asyamul khusus, iaitu puasa khusus. Puasa khusus, iaitu bukan saja menahan makan dan minum, bahkan menahan seluruh panca indera. Ya, terutama sekali mulut, telinga. Ni orang perempuan jaga. Orang perempuan mulut susah nak tahan sikit. Dia pantang berjumpa sama sendiri, ada je dia mengumpat. Walaupun bukan tasbih, dan bukan muslimat sini, jangan susah hati, bukan muslimat sini. Bukan muslimat sedeli. Dia bukan muslimat sedeli besar, dia sedeli kecil. Walaupun dia bukan tasbih, subhanallah. Assalamualaikum. Ketua wanita dia datang. Masyarakat tingkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata. Kat mana belakang? Belakang. Datang dia belakang. Buka pintu. Ya Allah. Ya. Bukan tasbih dah. Buat apa tu? Bukan tasbih berzikir, takkan buat ikan pula. Mulut tak boleh. Dengan telinga. Subhanallah. Nak dengar ke cerita pasal Pak Imam Bambu tu? Luar biasa.
kaitan je lah awak dengar ni. Dia tasbih dia pegang juga. Mula berzikir juga, dengar juga. Tak boleh. Mata orang begitu mata orang lelaki lah. Macam dalam mata ni orang lelaki, orang lelaki lah. Ya Allah, kadang-kadang tak terkawal tak. Tangan, kaki. Juga disebut oleh Imam Ghazali percakapan, pergaulan. Ya, bukan saja menahan makan lapar dan dahaga, bahkan baca Indra tadi percakapan juga dijaga, cakap pada perkara yang manfaat, pergaulan juga dijaga, tidak terlalu bebas. Ya, kemudian berpakaian ketakwaan. Ada orang perempuan pula pada semula. Ya, puasa dah bagus dah. Pergi tarawih bagus dah. Balik tarawih dia selak dia telepon pakai seluar apa tu? Legging, seluar. Haram seluar tu. Haram pakai di luar. Di rumah lantak depan suami tak ada masalah. Di luar haram. Betul haram. Tapi saya tak tahu majlis fatwa memang dah kata haram tapi tak keluar lagi. Tak tahu kenapa tak boleh keluar. Ya, jelentin dia keluar pula. Haram semua tu pakai. Sebab seluar tu direct to point. Tahu dah 35, 24, 17. Tahu dah nampak. Kalau pergi ukur baju raya daripada pinggang sampai kaki tak payah pakai tali dah. Tahu dah 34, 26, 17. Haram pakai seluar. Tapi dia berpuasa tapi dia pakai seluar yang dia haramkan. Dia berpuasa, dia melakukan perkara yang dia haramkan. Masih lagi dia berada pada tingkatan awam. Tapi kita ni sepatutnya tuan-tuan, orang awam ni biasanya puasa awam ni boleh saya sebutlah ya, ini pendapat pandangan saya lah, kalau salah minta maaf. Ya, umur 30 ke bawah tu okey lah. Ya, mungkin jiwa muda dia ada lagi. Ya, jiwa, orang kata jiwa muda berkehendak, nafsu tu melodak lagi. Ya, orang muda macam mana tak? Tapi orang muda yang ada dalam ni, alhamdulillah. Dia orang muda yang tak ada dalam ni. Tapi kalau umur 30 tahun ke atas dah tak boleh dah tuan-tuan. Dah tak boleh. Ya, makcik, Datin, Tan Sri, Puan Sri tak boleh dah. Dah kena tingkatan yang kedua tadi, iaitu menahan segala perkara, bukan saja makan dan minum, bahkan menahan segala perkara yang dimurkai oleh Allah. Ya. Dan naik lagi satu tingkatan yang terakhir, puncaknya iaitu tingkatan wasyamul khusus bil khusus, iaitu puasa khusus ya, dalam khusus. Yang ni bukan saja dia menahan makan dan minum seperti tadi, seperti puasa awam, dan bukan saja dia menambah lagi, yaitu menahan ya, panca inderanya, perlakuannya, percakapannya, pakaiannya yang boleh dimurkai oleh Allah. Bahkan dia menjaga hatinya, iaitu hatinya jauh daripada dunia, dia tak mau dunia tak. Yang ni saya boleh katakan umur 50 ke atas, umur pencen lah. Ya, patutnya kita di tahap tingkatan puasa, kita di tahap tingkatan yang ketiga. Ya, sebab hati dah tak mau apa dunia, pencen dah, rumah dah ada, nah, ya, kereta dah ada, isteri dah ada, anak ada, cucu ada, dah. Ya, nak kahwin satu lagi pasal takut isteri. Ya, orang pencen je lah itu je nakal dia tu. Nak seorang lagi. Kalau tak dapat, isteri tak kasih, tutup buku je lah. Ya, itu sebabnya umur 50 tahun ni tak ada kerja lain dah. Masjid surau lah tempat dia untuk pasukan. Kalau dulu kerja umur daripada berapa bulan, umur daripada 20 tahun sampai umur 50 tahun kerja. Jadi jiwa tu memang tak boleh lari pada dunia. Ya, berkendak je dunia. Ya, memang tak boleh nak terkawal. Tapi bila kita dah pencen ni, dah boleh terkawal. Ya, dah tak perlu nak jumpa orang sangat. Ya, bukanlah kata nak jadi halimunan pula, tak jumpa orang, bukan. Makna dah tak terbebas dah. Ya, hati ni dengan amalan dia, amalan. Ya, dunia ni dah tak teringin sangat. Kalau berbuka tu apa yang ada lah. Nah, boleh kebang karipak dengan nasi, boleh. Bukan dia tolak dunia terus tapi nak ceritanya tu. Dia tak berkeinginan macam mana dia dulu jangan. Karipak dengan nasi je. La ilah. Awak tahu tak saya puasa 12 jam?
Awak tahu tak, awak tak payah sedia sarapan saya makan tengah hari. Mana dua waktu awak tak payah buat kerja. Tiba-tiba berbuka hanya karipap dengan nasi. Tak patut awak sini. Boleh. Tapi bila tua tak ada dah. Ya, nak melancong pun tengok tempat. Mana nak bawa ayah ni? Legoland. Alah, tak ada yang lebih sesak pada tu ke kamu nak bawa ayah? Kan bagus kamu kumpul duit, suruh ramai-ramai adik-beradik 6 orang 10 orang ni kumpul duit bagi ayah di umrah. Kan bagus. Itu jiwa orang yang tingkatan yang ketiga tadi. Dia dah tak mau dunia. Bukan tak mau keseluruhan, tak tolak. Memilih benda yang memudahkan untuk dia beramal. Ini patut orang-orang yang umur 50 tahun ke atas. Bukan pergi audition otai masih berbisa. Itu cepat masa depan. Makin dia naik pergi audition pula kilauan mat. Ya Allah, ya Tuhan. Saya ada tuan hentikan. Sebab saya ada hentikan kilauan. Sebab dia merosakkan orang-orang yang nak mengubah diri. Ya, merosakkan peluang orang-orang untuk mendekati Allah dan Rasul. Bila ada hiburan sampai tak cukuplah. Superstar Kids sudah ada untuk anak-anak, akademi fantasia untuk remaja. Ya, bagi warga rumah ni tak payah dah. Ya, dekatkan warga rumahnya dengan perkara yang beramal kepada Allah, ya, dan Rasulnya untuk hari akhirat, menunggu hari akhiratnya. Ya, tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Baik, ya. Itu baru mukadimah belum start. Jadi kita baru nak start, tuan-tuan. Ya, untuk apa yang kita nak sebut 7 perkara ini sempat saya tuliskan, saya habiskan, tak sempat insya-Allah ya mungkin ustaz-ustaz dah sebut. Baik, tapi apa yang saya nak sempatkan ialah perkara penting untuk kita faham apa matlamat puasa kita. Baik, kebaikan dan kelebihan puasa dalam Islam. Puasa dalam Islam punya pelbagai kebaikan dan kelebihan. Antara yang pertamanya ialah apa dia? Puasa membawa kepada ketakwaan. Ini semua orang tahu, saya yakin dan percaya semua orang tahu. Puasa ni bawa takwa. Persoalan yang saya nak soalkan, apakah tuan-tuan dah merasai takwa? Itu persoalan yang kita nak ajukan. Apakah kita, bukan tuan-tuan termasuk saya, dah merasai takwa itu? Sedangkan setiap kali kita menyambut bulan Ramadan, setiap kali kita difardukan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, tidak ada lain berceramah sebut. Dan ayat Quran sendiri pun sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, moga-moga kamu bertakwa. Persoalan hari ini, adakah kita mencapai ketakwaan ini? Dengan ukuran puasa yang kita lakukan tadi, capailah. Ini persoalan yang perlu kita jawab. Ya, bukan hanya fikir, jawab. Kalau tak capai, kita capaikan, tuan-tuan. Ya, kerana takwa ini kemuncak kepada puasa yang kita lakukan. Kalau tidak mencapai takwa, makna kita tak berpuasa. Mudah kata Imam Ghazali, kita tak berpuasa. Ya, kita tak berpuasa. Maknanya tak mencapai takwa, tak berubah, tak menjadi takut kepada Allah, makin jauh pula kepada Allah. Maknanya kita ini orang yang tak mencapai puasa yang sebenar. Makna puasa yang kita buat hanya sia saja. Itu yang Nabi sebut dalam suatu hadis yang tuan-tuan biasa dengar. Ada orang berpuasa hanya menahan lapar dan yang dia dapat hanya lapar dan menahan lapar dan dah itu saja. Yang sebenarnya matlamatnya untuk mencapai ketakwaan. Ya, takwa suatu pangkat atau maqam yang menjamin seorang itu masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini dia takwa. Ya, jaminan masuk syurga Allah adalah dengan takwa. Siapa yang sudah ada gelaran takwa, sudah diiktiraf oleh Allah dalam takwa, maka dia tak perlu risau kerana jaminan Allah adalah syurga untuk jadi akhirat nanti. Selagi tak ada, tuan-tuan, ya, jangan mimpilah. Ya, duk berzikirlah, apa nama, al-i'tiraf. Imam Asy-Syafi'i pun, wahai Tuhan, nyanyilah lagu. Ya, selagi tak usaha untuk mencapai takwa, selagi kita akan dapat syurga. Bagaimana nak dapat takwa ni tadi? Takwa nak dapat dia khawatir lah. Macam kita juga setiap tahun dapat pingat lah daripada sultan, betul? Ketika yang di pertuan keputeraan sultan, keputeraan yang di pertuan negeri kan,
Ya, hari lahir sultan, hari lahir yang di Pertuan Negeri kan dapat hadiah agung kan. Ya, dapat pinggan. Ingat senang-senang dapat ke? Orang tertentu je boleh dapat. Kalau kakak tuan-tuan duduk sedeli ni tak dapat lagi. Kena ada jasa bakti, bakti. Kena ada berjasa dengan negeri atau negara baru dapat. Gelaran Datuk Tan Sri dan Tan Sri Datuk Sri Tan Tin Tun boleh dapat. Maka begitu kan, nak dapat takwa kena jasa juga. Jasanya apa dia? Kena buat kerja dulu. Iaitulah apa dia? Puasa juga ialah dapat menahan dan mengawal nafsu. Kerana dengan kita dapat mengawal nafsu dia, kita akan mendapat apa yang dinamakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kena ingat, nafsu adalah sesuatu yang buruk bagi kita, yang perlu kita kawal. Kerana dengan nafsu itulah menyebabkan kita kadang-kadang boleh mendapat kemurkaan Allah. Seperti mana yang disebut oleh Allah dalam surah Yusuf pada ayat yang ke-53, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratu bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak mengaku diriku suci daripada kesalahan, kerana sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, iaitu Allah. Nafsu memang suka bawa kita kepada kejahatan. Memang dicipta untuk mengajak manusia buat jahat. Kawan baik nafsu siapa? Syaitan wal iblis. Ya. Itu sebablah nafsu ni memang kita kena kawal. Wajib kita kawal. Ya. Dan antaranya ialah kawalan nafsu ni ialah dengan kita berpuasa. Kerana bila seseorang itu kenyang, kata Nabi, nafsu dia akan kuat. Bila kuat tu akan mencapai kepada nafsu amarah bisu. Ketika itu nafsu mengawal manusia. Kita memang perlukan nafsu. Sebab kalau tak ada nafsu susah juga. Dia macam orang kecil manis. Kecil manis ni memanglah gula tu musuh dia, tapi kena makan gula juga, kata doktor, untuk dapat tenaga. Gitu. Kalau tak ada nafsu, susah juga tuan-tuan kita. Apa guna kahwin, tak ada nafsu? Tengok. Mak mentua duk tunggu kat luar. Macam mana? Malam pertama, malam kedua, macam mana? Dah 3 tahun. Azab. Dua-dua tak ada nafsu. Tengok. Tahan. Tuan-tuan. Jawabnya tak adalah rumah, tak adalah bangunan, tak adalah kereta. Pasal nafsu tak ada. Itu sebab Allah bekalkan khalifah di muka bumi ini cukup komplit, dengan nafsunya, dengan akal. Tujuan Allah bagi akal pada manusia ialah untuk mengawal nafsu yang Allah bekalkan. Dan nafsu ini perlu dikontrol, dikawal. Itu sebab nafsu juga ada tingkatannya, ada 7 tingkatan. Nafsu yang paling buruk seperti mana ayat surah Yusuf ini pada ayat yang ke-53, iaitu dipanggil nafsu amarah bisu, iaitu nafsu yang membawa kepada kejahatan. Ini tingkatan yang terbawah sekali. Tingkatan yang kedua bawah, iaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni yang kedua tingkatannya. Nafsu ini 50-50. Dia al-iman, al-iman al-yazid wa yanqus. Iman ini sekejap menebak, sekejap nipis. Ini orang yang nafsu dia nafsu lawamah. Kejap dia kuat, kejap dia lemah, kejap dia kuat. Bulan Ramadan dia kuat, jiwa dia kuat, semayang tarawih kuat. Ada yang tu sampai bergaduh, saya nak 20 juga. 20 kan? Kalau tak 20 saya saman awak. Pasalah Jabatan Agama Islam pun mewajibkan 20. Satu hari kat Jabatan Agama ni yang dia wajibkan tarawih 20 tu apa? Benda tu sunat kan? Nak 20 juga. Tadarus kena ada. Baca Quran juga. Bila habis Ramadan, hilang tadi. Dia hilang, 20 hilang. Jangan kata 24 rakaat Isyak pun tak datang, 3 rakaat maghrib pun tak datang. Ini orang yang kedua, nafsu lawamah. Kena angkat, kena tinggikan nafsu tak boleh gitu. Dia kena naik tingkatan yang ketiga bawah, iaitu nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah ni orang yang macam Felix Siap tadi. Dia dah nampak kebenaran, dia dah nampak jalan Allah. Dia dah mula meninggalkan benda-benda yang tak betul, lara, batil,
kufur semua ditinggalkan. Kalau dulu dia suka melepak, main carrom, main dam, sekarang ni dia dah berhati-hati. Dia main carrom enggak, main dam kat warung, tapi dia berhati-hati. Cukup time nak semayang dia berhenti. Okey, yuk. Habis teman nak pergi semayang dah ni, jom pergi semayang. Mamat ni dulu tak macam ni. Ni mesti kena sihir bulan Ramadan kat Surau Sedeli. Pula teman dah kata, Mika jangan semayang tarawih kat Surau Sedeli, dia ada tazkirah. Kan dah kena sihir. Dia dah berubah. Ni dia dah naik mulhimah dah. Dia dah berubah. Main kira dia main. Tapi cukup naik pukul 4. Oh, nak asal dah yuk. Cukup. Tinggal 2 biji. Dah putih. Kamu telan dah sorang-sorang. Dia pun pergi surau. Ni dah sampai tingkatannya. Dia pun dah mula tak buat benda-benda yang merugikan. Banyak duduk di surau. Macam tu lah. Tapi kena naik lagi tuan-tuan. Tak boleh biar. Kena naik lagi. Tingkatan yang ke-5 atas. Iaitu mutmainnah. Iaitu nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Yang tak terganggu dengan hasutan-hasutan duniawi yang boleh merosakkan, mencacatkan akidahnya, amalannya, syariatnya dan sebagainya. Kemudian naik lagi, kalau boleh usul naik lagi sampai ke iaitu mardiyah, radiyah dan akhir sekali kamilah. Tapi 3 atas ni tuan-tuan, 3 atas ni tuan-tuan tak duduk sini, duduk pondok insya-Allah boleh dapat. Kalau duduk Sedeli lagi sampai mutmainnah lah. Bukan saya cakap main-main sungguh. Dia kena usulah duduk-duduk. Siang malam mengaji. Kalau jumpa ekonsif lagi, ekomat lagi, masih duduk kat Big Mat lagi, masih duduk dekat apa nama Ion Bukit Tinggi lagi, tak payah. Yang ketiga tak sampai mutmainnah saja. Nak ketiga memang dia kena korban. Sebab nak sampai radiyah Allah, mardiyah Allah, nafsu yang mardiyah, nafsu yang meredai apa yang Allah timpa pada hati kita. Maknanya orang yang ada nafsu mardiyah ni tak merungok dah tuan-tuan, tak merungok. Apa je Allah perintah dia tak pernah merungok, tak pernah bersus. Tak ada adu-adu dah. Dia buat pasal dia redha dengan Allah. Apa yang Allah timpa kat dia redha. Tak ada, ya Allah dah puasa dah ya. Tak pasal Allah. Tak ada. Dah maghrib pula. Baru aku nak tengok sinetron ni. Bapak dia pukul anak ke tidak? Dah maghrib. Ni orang yang tak sampai nafsu mardiyah. Nafsu radiyah. Sanggup ni 11 adalah sikit lah. Saya nak nombor 3 ni, saya nak azam betul ni. Nombor 3 kita kena azam malam ni. Nombor 3 sikit. Nafsu radiyah pula Allah meredai dia. Yang ni lagi tinggi tu tuan. Bayangkan Allah redha dia, redha kita. Nampak? Bayangkan Allah redha perbuatan kita semua tu tuan. Manusia yang Allah redha, makan dia Allah redha, percakapan dia Allah redha, jalan dia Allah redha, tingkah laku dia Allah redha. Maknanya orang yang dikawal, dimonitor oleh Allah macam mana Allah kawal Nabi, tapi tak sampai Nabi lah, tak Nabi. Itu yang kita panggil orang-orang yang karamah. Macam tok guru kita tengok. Cakap dia Allah kawal. Nampak diri dia Allah kawal, makan dia Allah kawal. Maknanya dia diredai oleh Allah. Tu. Saya kata suruh dulu. Saya pun kita pun tak mencapai tahap itu. Yang terakhir 7 kamilah. Ini kesempurnaan. Wallahu a'lam. Tahap mana saya pun tak boleh nak kata. Tapi yang pastinya Nabi SAW adalah di kalangan kamilah yang sempurna nafsu dia. Yang memang tak boleh kata apa nombor 1. Baik. Itu. Yang ketiga yang ni saya nak bincang lebih sikit-sikit sambil 5 minit. Iaitu yang ketiga, nak dapat yang takwa tadi, jalan yang kedua, nafsu kena pelihara, dan yang ketiga. Nak pelihara nafsu mesti ada yang ketiga ni. Apa dia? Puasa juga menguatkan azam, tekad, mengajar kesabaran dan membantu menguatkan minda dan menajamkan fikiran. Yang ni kita kena faham. Yang ni kita kena faham, iaitu puasa ini mengajar kita kesabaran.
Kita masalah tak sabar tuan. Orang Islam kita ni banyak tak sabar. Tak sabar. Sebab Allah Ta'ala, ya, seolah-olah ayat ni saya nak sebut kata mufassirin, seolah-olah Allah menyindir orang Islam. Apa dia? Ya, dalam surah Al-Imran pada ayat 200 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, serta tetapkanlah bersiap siaga di samping bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan kamu beruntung. Bersabar dan kuat kesabaran kita. Kita hari ni orang Islam rugi no. Itu sebab bila orang tanya, adakah orang kafir ni rugi? Tak, orang Islam rugi. Orang Islam yang macam mana? Yang tidak sabar dengan Islam. 2 kali rugi. Tengok Ramadan pertama penuh, Ramadan kedua dah mula kurang, ketiga kurang, keempat tunggu besok 20 habis. Tak sabar. Ya. Dengan amalan tak sabar dengan hidup cara Islam. Cuba tuan-tuan tengok orang bukan Islam. Contoh Hindu, cuba tengok Hindu. Bagaimana teruknya dia mahu nak beribadah daripada kita. Tak saya tengok kemuncak ibadah mereka. Macam kita lah haji kan. Dia orang ada tak apa dia? Tempusam. Cuba tuan-tuan tengok. Dia orang bersa'i juga. Tapi dia orang tak patah balik. Kita sa'i patah balik. Dia orang sa'i terus. Bayangkan selain pada heret patung dia tu, dia angkat pula kawadi tu, cocok lagi. Ya, saya pernah sekali pergi buat research, tanya, tak sakit ke ya? Ya, kalau sakit, saya tanya yang orang yang tak angkat lah, yang angkat jangan tanya. Ya, dia empat dah balik itu, dia banyak tak berat. Tanya orang tu tak sakit kan? Ini berat. Wah, berat. Itu orang lagi berat, ada satu lagi betul tak masuk orang. Tapi tengok azam mereka, kesabaran mereka. Mereka buat ibadah tu sedangkan mereka tak tahu ada balasan atau tidak. Dia apa tak tahu apa yang dia buat tu ada balasan atau tidak. Panjat tu anak tangga batu kes tu, berapa ribu anak tangga? Berapa ribu? Tahu tahu batu kes tu berapa ribu anak tangga nak panjat? Ya, panjat satu hal, haji-haji tu macam orang kita belakang, haji-haji tu, hajah-hajah kita. Nah, panjat tu satu hal, nak turun satu hal lagi, tak boleh terkejut dia macam tu. Kita turun ikut tangga balik. Berapa ribu anak tangga sanggup dia orang panjat. Kita baru 3 anak tangga, surah sedeli tak naik-naik lagi. Rumah depan masjid, surau depan apa, rumah depan masjid, rumah depan surau, tak sampai-sampai lagi surau. Padahal tangga baru 3 biji. Wah, ni yang nak kata teruknya kita tentang. Ya, beramal sikit tak boleh, beramal banyak pun tak boleh. Nah, suruh azam sikit pakai pakaian ketakwaan dengan orang perempuan tak juga pakai. Nak pakai agak macam Tarzan, ada yang pakai kain terkoyak sana terkoyak sini, ada yang pakai baju singlet dia dah rupa kera. Tapi tuan-tuan tengok, ya, orang Buddha pula, tengok Buddha macam mana. Ya, lagi dia meyakini agama Buddha tu lagi tak berkasut dia. Dah tak berkasut. Pakaian macam kayak ihram. Kuning pula tu, tak boleh warna lain. Tu, nampak? Kita tengok orang perempuan kita bertukar-tukar sembahyang Isyak baju Oman, sembahyang Maghrib baju Yaman. Ya. Pergi majlis kahwin buat jubah. Tok imam kita tengok jamak atau dengan orang orang sorban dengan jubah dengan lapun. Dia mau, tapi dia meyakin, dia bersabar, dia sabar. Sedangkan apa amalan yang mereka buat? Ada balasan? Mereka bertakwa. Tengok mereka bertakwa kan? Pegang ni yang bertakwa. Duduk diam-diam. Bertakwa. Ya. Wah, duduk diam-diam. Kita bertahlil, lepas tahlil nah kau kan. Nah, kena rumah kaya sikit, kambing golek. Nah, kena kurang sikit, ikan masak lemak. Nah, lepas tahlil dia mau. Apa orang panggil bertakwa tu?
berapa jam, ada yang 3-4 hari, ada yang sebulan duduk gitu. Sanggup berapa? Kerana nak dapat makam daripada tak siapa-siapa pun. Gelak agak. Kita ni Allah dah janji dalam Quran ni. Dah janji dah. Janji Allah itu pasti. Tolak juga. Suruh tutup aurat, tolak. Suruh semuanya tolak. Sebelum Ustaz tolak saya berhenti dulu. Akhir semua kita tolak. Jadi itulah sebagai perkara yang saya nak sebutkan tuan-tuan, supaya kita azam perbaiki balik kesilapan kita dalam kita hidup beragama sebagai seorang Islam selagi hayat kita di kandung badan. Ya, sama-sama tuan-tuan, saya mengajak diri saya dan diri tuan-tuan untuk sama-sama kita mengubah persepsi hidup kita, mengubah thinking kita, mengubah jati diri kita, mengubah segala haluan hidup kita agar kita straight meyakini Quran dan Sunnah. InsyaAllah janji Allah itu pasti mencapai ketakwaan tidak di tempat melainkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup sekadar itu, dan sebelum saya tutup dengan majlis dan untuk kita teruskan amal ibadah kita di bulan Ramadan, yaitu solat Isya berjemaah dan tarawih, sedikit pengumuman tentang seperti biasa tentang di belakang ada yang tabung tahfiz kami. Ini kami mohon sedikit sumbangan daripada tuan-tuan, dan juga ada flyers yang kami buat bersama dengan Ramadan ini untuk kami memohon, iaitu sumbangan sahah wakaf, ya, sahah wakaf untuk pembelian tahfiz, poket tahfiz kami yang sekarang kami duduki sekarang ni. Yang macam mana saya sebutkan dulu, tuan-tuan Kedaun telah mengeluarkan satu surat tawaran kepada pihak sekolah untuk menjualkan seluruh aset kompleks itu kepada kami. Ya, jadi kami sedang mengumpulkan dana untuk membeli dan juga pembiayaan operasi bulanan kami. Ya, untuk kami terus dapat memberikan khidmat kepada anak-anak yang berada di bawah tanggungan kami, hampir 140 orang, untuk kita berikan ilmu yang baik untuk mereka. Mudah-mudahan mereka adalah aset untuk kita semua yang menyumbang, ya, agar dapat kita mendapat sahamnya di akhirat nanti, dan di dunia pula. Mudah-mudahan kalau tidak membimbing kita semua pada hari ini, insya-Allah dia akan membimbing anak cucu kita pada masa akan datang, insya-Allah tuan-tuan. Kita perlu ramai lagi tenaga-tenaga yang akan menyedarkan manusia agar manusia pada masa akan datang hari ini dan mendatang akan sentiasa dikawal, kehidupan mereka sentiasa duduk di bawah naungan agama Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, kami ya Allah, kami daripada hari ini, ya Allah, jadikanlah ilmu yang ilmu yang manfaat bagi kami, ya Allah, jadikanlah ilmu kami di akhirat, ya Allah. Ya Allah, itu kami perkuatkanlah keimanan kami, ya Allah, istiqamahkanlah syariat Islam kami, ya Allah, elokkanlah akhlak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik bagi kami, untuk kami merubah jiwa kami, ya Allah, minda kami, ya Allah, tingkah laku kami, ya Allah, perbuatan kami, ya Allah, percakapan kami, ya Allah, akhlak kami, ya Allah, seterusnya akidah kami tetap kekal dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang mana beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa alhamdulillahi rabbil alamin.